صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. سلام قبل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بالكتاب الله والسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, tama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyak oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Mazayani Intima'il Islam daripada Fadilatul Syekh Fatahiyakan pada tajuk 2.4.3 ciri-ciri harakah gerakan Islam. Dalam tajuk baru ini dimuatkan ada 7 kerangka utama yang digarap dalam nilai yang disebutkan sebagai ciri-ciri harakah gerakan Islam. Yang pertama adalah menjauhkan diri daripada dipengaruhi oleh kuasa politik ataupun dikuasai oleh pemerintah-pemerintah. Yang kedua, beransur-ansur dalam semua peringkat dan juga gerakan. Yang ketiga, mengutamakan amal dan memperbanyakkan penghasilan daripada propaganda dan juga jalan penerangan. Yang keempat, siasah panjang nafas. Yang kelima, amal terus terang dan tanzim rahsia. Yang keenam, uzlah nafsiyah bukan jasadiyah. Dan yang ketujuh, perlu memahami secara kritikal apa yang disebutkan sebagai matlamat tidak menghalalkan cara. Baik, pada malam ini insya-Allah kita akan kongsikan daripada 7 kerangka utama yang disebutkan sebagai ciri-ciri harakah gerakan Islam. Pada ciri yang pertama, iaitu menjauhkan diri daripada dipengaruhi atau dikuasai oleh pemerintah dan ahli politik.
Ahli politik yang disebutkan di sini adalah ahli-ahli politik yang tidak berjuang di dalam pertubuhan politik Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, seperti yang ditanda kakikan oleh Fadilatul Syekh Fatih Akan dalam kitab yang disebutkan muka surat 164. Kata Fadilatul Syekh Fatih Akan, harakah gerakan Islam itu mestilah bercirikan satu ciri yang malar segar, iaitu menjauhkan diri daripada dipengaruhi atau dikuasai oleh pemerintah dan ahli politik. Sekalipun menurut tabiatnya terdapat anggota-anggota gerakan Islam yang terdiri daripada golongan pemerintah dan golongan ahli politik, ciri ini akan dapat memelihara gerakan Islam daripada diperalat dan diperniagakan, sehingga dengan itu sifat-sifat tersendiri, benar dan ikhlas akan tetap wujud dalam gerakan Islam. Ini antara ciri harakah gerakan Islam yang paling utama, supaya tidak bergerak atas mana-mana bendera parti ataupun mana-mana condong kiblat kepartian, mana-mana nilai politik yang dibawa dalam gerakan yang kita sebutkan sebagai gerakan Islam. Sebab kalau kita dah mula bawa gerakan Islam berpandukan pada satu nilai kepartian, obses, taksub, benda-benda yang kita sebutkan itu akan mula membarah dalam pemikiran. Cuma kadang-kadang apa yang kita sebutkan tentang gerakan Islam ini, ciri-cirinya, nilai yang ada dalam gerakan Islam dan perkara-perkara yang telah menjadi kelaziman dalam gerakan Islam, kadang-kadang adalah satu perkara yang biasa dan normal pada gerakan-gerakan politik yang berteraskan Islam. Yang itu sajalah. Bila kita sebut berkenaan dengan taatnya, kita sebut berkenaan dengan usaha untuk senantiasa patuh kepada musyawarah dan sebagainya. Ada gerakan politik yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah mengadaptasi perkara yang sama. Sebab tu kita dengar nadanya seirama. Walaupun yang dibahaskan adalah gerakan Islam yang tidak ada kena-mengena dengan politik, tapi disebabkan oleh politik telah mengambil dan imitasi berlaku, copy paste berlaku benda yang ada dalam gerakan Islam, maka benda itu adalah satu benda yang diketahui umum. Dan sebab itu juga di awal-awal itu Fadilatul Syekh Fatih Akan disebut dengan jelas, jangan kita dipengaruhi dan dikuasai oleh pemerintah dan ahli politik yang tidak berjuang dalam pertubuhan politik dengan berasaskan Quran Sunnah. Itu saja. Jadi kalau satu-satu gerakan Islam dia nak bergerak, dia nak menunjukkan solidariti kebersamaan dalam sebarang isu, maka dia mestilah bergerak atas dasar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bukan luar daripada keperluan itu. Sebab kita adalah umat yang berhujah, kita adalah umat berdalil. Dan begitu juga, kenapa perkara ini penting? Sebab sekiranya satu-satu gerakan Islam itu dia bergerak dengan dominasinya lebih kepada gerakan politik, maka ini akan menyebabkan pergerakan ataupun nilai harakah gerakan Islam itu akan menjadi tepu dan pegun. Maksudnya, apabila nak disampaikan sesuatu isu ataupun nak dibawakan sesuatu saranan, maka perkara itu hanya berlegar dan berkisar pada ruang ahli-ahli politik yang tertentu sahaja, tidak pergi kepada masyarakat umat. Orang akan kata benda tu untuk parti tu, benda tu untuk pertubuhan tu, maka ini adalah satu kerugian. Sedangkan kebaikan ini perlu untuk dijalarkan dan perlu untuk disemarak rebakkan kepada seluruh masyarakat umum. Tapi sayang kalau kita hanya bergerak atas kepartian. Sebab tu penting untuk kita ada gerakan Islam yang bening daripada campuran ataupun adanya hybrid dengan parti politik dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang dia guna nama gerakan Islam, tapi dalam waktu yang sama sebenarnya dia bawa tujuan ataupun misi kepartian. Itu adalah satu kesilapan. Cuma kita kena faham juga dalam konsep ni, dia bukan benda baru lama dah. Daripada zaman sahabat, zaman tabi'in pun sudah wujud perkara ini, iaitu pemimpin akan sentiasa dikritik oleh para alim ulama yang datang daripada sekalian banyaknya medan kefahaman, ahli hadisnya, golongan-golongan tafsirnya,
ahli muqri' bacaan Al-Quran, orang-orang yang digelar sebagai fuqaha, mereka tidak bernaung bersujud sembah di bawah kepimpinan mana-mana pemimpin dan ketua politik. Tapi sekiranya benda itu baik, maka mereka ikut. Kita pun sama juga, kalau benda tu baik, ada baik kepada maslahat umum, maka kita ikut sajalah. Road tax bayar, apa masalahnya? Benda tu untuk kebaikan umum. Traffic light merah berhenti, itu adalah untuk kebaikan masyarakat yang kita tahu dia punya balasan kebaikan itu. Tapi kalau sampai ke tahap kita benci kepada pimpinan, kita benci kepada seseorang pemimpin, kita benci kepada satu-satu parti politik yang akhirnya menjadi kerajaan, dan akhirnya kita mengangkat senjata dan menyerang, itu adalah satu benda yang diharamkan dalam Islam. Walaupun pemimpin itu adalah satu orang Islam, bagi contoh dia melakukan satu perkara yang haram, dia menjudi, ada gambar dia menjudi, maka kita boleh kritik dan kita boleh pertikaikan dia, persoalkan dia, kita boleh tegur dia, kita boleh usaha untuk nasihat dia. Bukanlah dengan kita nampak perkara tersebut dan kemudian kita meninggalkan parti itu atau kita meninggalkan pertubuhan itu dan kemudian kita mengangkat senjata menentang dia. Tidak. Melainkan kalau dia bermain judi, bagi contoh, kemudian dia bagi pula arahan seluruh rakyat juga kena main judi, ya, masa tu terangkat segala ketaatan, maka dia diangkat sebagai musuh pula secara jelas sebab melakukan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Itu asas dia. Bukanlah kita kena taklid buta, ikut semua benda yang dia buat itu adalah benar. Benda yang benar ya kita terima, benda yang tak benar maka kita usaha untuk tegur. Macam kita sebut itu, tegur dengan kekuatan yang paling kuat, kekuatan yang sederhana dan kekuatan yang paling lemah. Kekuatan yang paling kuat dengan kuasa yang kita ada semampu mungkin. Tak boleh dengan perkataan nasihat kita, tulisan kita. Tak boleh dengan jalan tersebut. Gunakan kekuatan kita yang paling lemah, iaitu doa. Macam mana munajat yang kita minta, moga Allah Ta'ala berikan pimpinan, taufik dan juga burhan pada pemimpin kita. Dan doa kepada pemimpin adalah satu benda yang diisyaratkan oleh para alim ulama sebagai satu doa yang kalau boleh diwajibkan, satu doa yang dimestikan. Kenapa? Kalau kita doa kepada orang umum, masyarakat awam, maka kebaikan itu adalah terlalu awam untuk diri orang itu sahaja. Tetapi kalau kita doakan kebaikan itu pergi kepada pimpinan, kepada pemerintah, kepada pemimpin, orang-orang yang menguasa, orang yang memerintah, orang yang menakluk jajah, mereka adalah orang yang juga akan memberikan kebaikan meleleh turun kepada orang di bawah. Dan kalau kita minta baik pada dia, Allah Ta'ala bagikan kebaikan pada dia, maka kebaikan dekat dia tu akan turun mai ke bawah. Tapi kalau kita cuma minta untuk di bawah saja, susah nak naik. Susah nak naik. Lepas tu doakanlah untuk pemimpin-pemimpin kita. Bukan dikira pada tinggi besarnya dosa mereka, tetapi dikira pada arahan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita sebut itu, Firaun dosanya cukup dahsyat, melakukan israf, bunuh anak, mengaku Tuhan. Pun macam tu Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Musa AS, Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Musa AS, qawlan layyina, cakaplah dengan lemah lembut. Mungkin dengan lemah lembut tu nanti dia akan boleh menjadi satu orang yang berubah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita cuma menyampaikan, yang memastikan penyampaian itu berkesan ataupun tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu penting untuk faham konsep harakah gerakan Islam yang menjauhkan diri daripada pengaruhi daripada kuasa pemerintah dan juga parti politik. Dan antara lain disebutkan juga kenapa penting perkara ini, sebab di zaman kini bila sebut berkenaan politik ia terlalu sensitif. Terlalu sensitif. Bila kita sebut kata ni apa nama kuliah ni cerita politik, tak, benda ni bukan kata politik yang kamu sangkakan seperti yang kamu ingat, tidak. Ini adalah politik asas, sebab semua benda dalam dunia hidup kita adalah berkaitan dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Jadi kalau politik itu sebahagian perkara yang senantiasa muncul disiarayakan dalam pandangan benak hati kita setiap hari, maka benda tu perlu untuk berada dalam nilai ibadah. Macam mana kita nak ibadahkan politik? Maka politik yang berada pada nilai ibadah adalah berpolitik kerana Allah. Yang itu paling utama. Bina kekuatan, tegakkan syiar, menjadikan daulah negara, menjaga umat Islam.
menjadikan negara kita satu negara yang tengah hari tadi pun madani, kan? Bagus, benda-benda macam tu kita terima dan kita susun atur. Cuma macam yang kita sebut, pimpinan gerakan yang membawa nilai dan suara ini perlu bergerak serentak, bukan cakap tak serupa bikin, sendiri yang cekap yang lain miskin. Ini adalah satu kesalahan yang fatal, menunjukkan kemusnahan satu-satu tamadun bangsa. Dan sebab itu juga bila kita duduk dalam satu nilai gerakan Islam yang tidak terikat pada mana-mana kuasa pemerintah dan ahli politik, ia adalah satu perkara yang amat-amat diperlukan di zaman kini. Sebab tu kata orang-orang tua-tua dulu, hidup kita di dalam kehidupan kita ni, hidup dia seperti mana 5 jari. Bila jadi pemimpin ibaratnya ibu jari. Sebab apa kata ibu jari? Sebab ibu jari ni bila pemimpin, kalaulah dia tu pemimpin paling tinggi, pemimpin buat macam ni dekat kamu, maksudnya benda tu diluluskan, kan? Kalau kata pemimpin lah, bukan kata hak yang biasa-biasa ni, hak ni hak jusa apa semua ni. Kalau dia tunjuk macam tu, kira benda tu lulus lah. Macam kita kalau pergi tunjuk tu pakai dak, bukan kata lulus, halus dia nampak kita. Yang kedua, kata orang tua-tua, jari telunjuk. Jari telunjuk ini ibarat sebagai orang kaya. Bila dia tunjuk jadi, bila dia tunjuk jadi. Pi kedai, orang kaya pi kedai, namanya terkenal. Bila dia tunjuk satu barang, toke boleh pi hantar barang tu terus. Kita tak boleh tunjuk pi 6 kali pun. Orang tu buat kita macam ada tak ada aja. Yang ketiga, jari tengah, kata ulama, yang kata orang tua, jari tengah tu umpama orang yang alim. Dia duduk di tengah, tak boleh berat sebelah. Jangan terlalu mengampuk orang kaya dan pemerintah, kelak nanti yang dibiarkan orang yang ada di kanan dan kiri dia. Kalau pula dia pergi ke haluan yang bertentangan, maka yang berat adalah dia. Akan jadi satu orang yang diberikan kesusahan. Sebab tu bila sebut kata yang tengah ni, jadi orang ulama, jadi alim, dia nak kena ada di mana-mana dan dia kena jadi orang yang tidak menyokong mana-mana. Dia kena duduk dalam satu ketaatan pada jalur yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jari manis anak muda dikiaskan pada nilai harapan. Sebab harapan ni selalunya diberikan pada anak muda. Kita dengar mana-mana pidato syarahan, orang akan kata pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Maka sebab tu jari manis ni berkaitan dengan anak muda, bukan orang tua. Harapan tak boleh orang tua. Tak pernah kita dengar orang tua, pakcik-pakcik harapan bangsa, makcik-makcik tiang negara pakai runtuh lagu tu. Tak kena, tak masuk. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah jari kelingking. Jari kelingking ini ibarat wanita. Dia melakukan satu kerja yang rinci yang tidak mampu dilakukan oleh mana-mana orang lelaki. Dan kewujudan dia menyempurnakan keadaan, kehilangan dia satu kehilangan yang tak dapat dimaafkan. Perginya tak berganti, tumbuhnya belum tentu lagi. Itulah yang diibaratkan sebagai jari kelingking yang dikaitkan pada wanita. Dan kelima-lima benda ni kalau berpadu dan bersatu membentuk segumpal kekuatan. Tetapi kalau bercerai walaupun satu, akan berlaku kerosakan dan kemusnahan seluruh badan. Yang ni yang kita nak kena faham. Dalam banyak-banyak benda, hakikat hari ini bila kita sebut tentang neokolonialisme, penjajahan baru yang mereka taktikkan, yang mereka senantiasa strategikan, bukan lagi berada pada medan tempur menghabiskan peluru dan senjata, tetapi lebih kepada peluru-peluru yang digunakan itu menghancurkan kebaikan dan juga kekuatan akhlak dalam setiap generasi bangsa yang dilakukan hari ini. Sebab tu anak-anak kita terutamanya lah, yang kita tahu mereka adalah masa depan negara kita kelak. Kalau kita nak ukur banding masa depan kita macam mana, tengok pada anak-anak kita lah ni. Kalau mereka masih lagi orang yang mampu untuk mengikul tugas, menggalas beban, duduk dalam keadaan senantiasa mampu untuk melakukan kebaikan berterusan, maka bersenang-senanglah kita, kerana kita sedang dikepakkan dengan bahagia. Tapi kalau anak-anak kita pada hari ini duduk dalam keadaan lumpuh lunturnya dengan segala kemewahan, kemaksiatan, dan mereka tidak ada sepalit pun kebaikan untuk melakukan ketaatan, maka yang perlu kita risau
adalah satu benda yang takut-takut menjadi mimpi ngeri. Sebab tu semua benda ni ada kaitan yang berat dan besar. Moga-moga dia menjadi kebaikan kepada kita, bukan takat di dunia tetapi juga di alam sana. Itu yang pertama. Yang kedua, Fadilatul Syekh Fatihakan dia meletakkan beransur-ansur dalam semua peringkat gerakan. Gerakan Islam mengetahui bahawa perjalanannya terlalu panjang. Gerakan Islam bukan gerakan yang snapping a finger dah. Gerakan Islam bukan gerakan abrakadabra. Lepas pada kita tak kain, kita angkat kain terus bertukar. Tidak. Gerakan Islam adalah gerakan yang nafas helanya tidak mampu untuk diselesaikan setuntas 2 kali hembus. Dia adalah satu mata rantai yang berpusingan, tidak ada kesudahan, dan kita tak tahu bilakah akan datang kembali nilai kebaikan dan juga kejayaan kemuncak Islam pada gerakan-gerakan Islam. Cuma umum mengetahui, bila kita tahu gerakan Islam ni terlalu panjang, kita juga kena tahu dia adalah satu gerakan yang sukar. Kenapa? Sebab modal inti penyampaiannya adalah perkara yang sama sejak daripada manusia pertama diturunkan ke bumi. Boleh faham Kita kalau duk cerita pasal satu benda yang memang dah diceritakan sejak daripada manusia pertama turun sampailah akhir zaman, dia punya respon dia tu bermusim. Dia ada nilai dia, dia ada color dia. Bila waktu yang tertentu ya penuh. Bila mai waktu-waktu tertentu dia surut habis. Dia jadi tak apa nak jenuh. Jadi bila kita sebut kata faham benda ni, macam kita sebut berkenaan dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Disebabkan dia letih dan juga penat pada sambutan berkenaan dengan seruan tauhid yang didendang sebarkan oleh Nabi Yunus kepada penduduk di kawasan perkampungan Ninawa. Ada juga kata kampung Nino, Yunus bin Matta. Sampai ke tahap dia dikatakan membawa diri naik ke atas kapal bahtera, kemudian dibuang ke dalam laut, ditelan oleh ikan nun. Kata ulama mufassirin, antara lain yang disebutkan selain daripada kenapa ditelan, dibuang dan sebagainya, kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, bagaimana mendesaknya dia kepada Allah moga-moga dilepaskan daripada bebanan kegelapan perut ikan tersebut. Ada satu yang disebutkan, ini adalah balasan, ini adalah ujian kepada orang yang meninggalkan perjuangan. Kita bila nak menyampaikan nasihat, nak memberikan pandangan, bahkan kita nak meletakkan buah teguran, jangan pernah mengharap penghargaan, komplimen ataupun appreciation daripada orang yang kita sampaikan. Sebab kalau kita berharap perkara itu, ia adalah perkara yang diharapkan kepada makhluk. Satu-satu orang kalau dia meletakkan harap pada makhluk, dia kena ingat makhluk ni sifatnya apa? Makhluk ni sifatnya lemah. Makhluk ni sifat jahil, makhluk ni sifat tak ada kuasa. Jadi kalau kita mengharap pada makhluk untuk terima apa yang kita sampai, jalan hujung ceritanya tak lain tak bukan kecewa. Mesti kecewa. Tapi kalau kita buat kerana Allah, kecewa ini adalah satu benda yang hanya menyala di bibir-bibir kehidupan. Dia tak boleh nak masuk ke dalam. Sebab nilai-nilai tawakal, nilai redha, nilai syukur, nilai sabar dah menghalau, menghambat nilai-nilai kecewa ini pergi jauh. Sebab kita dah solid, kita konsisten, aku buat kerana Allah. Maka kalau ada orang nak marah ke apa ke, janji Allah tak marah, selesai. Tapi kaedahnya kena belajar. Bukanlah semua benda Allah suka kita boleh turipi. Sebab tu yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Fatihakan, beransur-ansur. Dan juga benda ni berlaku pada semua peringkat gerakan. Baik gerakan antara diri sendiri, gerakan kita dengan pasangan, gerakan kita dengan anak-anak keluarga, gerakan kita dengan masyarakat setempat, gerakan kita dengan kelompok komuniti kerja dan sebagainya. Begitu jugalah sampai diandaikan kepada seluruh negara. Semuanya kena beransur-ansur. Dan matlamat dia pula matlamat yang besar. Kita yang gerak sikit-sikit ni pasal apa? Sebab benda yang kita tengah duk tarik itu benda yang besar. Jadi bila kemampuan kita ini terhad, kemampuan kita ini terbatas, tak mampu untuk kita tarik sekaligus. Kita bukanlah orang yang ada kuasa semaksima. Kita bukanlah orang yang ada kuasa tak terkalah. Jadi bila kita faham kedudukan dan kemampuan kita, maka tariklah sedikit-sedikit tetapi jangan pernah lepas. Itu dia punya syarat.
Bila kita bawa gerakan Islam, bila kita bawa nilai Islam, kita sedang kata kita duta Islam, nak menyampaikan benda berat ni, dia kena sikit-sikit. Jangan tunjuk, tak boleh tunjuk semua, tapi janganlah tinggal semua. Tunjuklah sikit-sikit dulu. Dan tunjuk tu tadi bukanlah kerana nak membentuk riak, membina ujub dan juga memperkayakan semua, tidak. Benda ini yang dikatakan sebagai nak menjadikan jual beli kita dengan Allah. Moga Allah Ta'ala terima benda-benda baik yang aku buat, sebab aku dah buat ni semua kerana Allah. Kemudian kata Fadlatul Syekh Fatiakan, gerakan Islam juga mengetahui bahawa beransur-ansur dalam semua peringkat perjuangan dan memberikan hak yang sepatutnya kepada tiap-tiap peringkat akan membolehkan jamaah mencapai matlamat yang diperjuangkan. Yang ini adalah satu perkara yang perlu untuk kita war-warkan dan kita selalu kena untuk fahamkan. Ya, sebagai contoh, kita faham isu berkenaan dengan pengharaman arak, maka kita paling utama mengharamkan arak di kalangan kita, orang Islam. Walaupun kita tahu benda tu adalah satu benda yang juga diharamkan oleh beberapa pahaman ataupun nilai-nilai kerajaan tertentu, tetapi yang paling utama kita nak kena jaga di kalangan umat kita. Bila dah boleh bina kebaikan di atas pengharaman arak tersebut di kalangan orang Islam, maka kebaikan tu tadi akan tercanang dengan sendirinya dan akan disambung oleh kelompok-kelompok yang tak Islam. Itu saja. Yang kita sebut kata arak tak baik ni bukan takat kita saja sebut, tuan-tuan. Orang yang kafir pun sebut kata arak tak baik. Orang yang tak bertuhan pun tahu arak tak baik. Apatah lagi kita yang dah ada dalilnya yang mengatakan arak ini haram. Tapi dalam waktu yang sama, bukanlah ia menjadi satu tiket besar, password untuk kita buka, untuk kita kata kamu yang tak Islam ini, yang minum arak adalah orang yang jahat. Belum tentu. Belum tentu. Yang ni yang kita pernah kongsikan pada tuan-tuan. Bila kita sebutkan tentang perkara yang berkaitan nasihat yang dilakukan secara berperingkat. Dan kemudian kata Imam Hasan Al-Banna, dia telah membataskan peringkat dakwah ini kepada 3 peringkat. Peringkat yang pertama adalah ta'rif, peringkat kedua adalah takwin, peringkat ketiga adalah tanfidh, iaitu pelaksanaan. Peringkat ta'rif ini adalah dengan menyebarkan fikrah secara umum di kalangan orang ramai. Cara yang digunakan dalam peringkat ini ialah dengan membangunkan kesedaran, memberikan bimbingan, mewujudkan pertubuhan-pertubuhan yang memberi manfaat dan lain-lain cara yang praktik. Maksudnya exposure kena buat. Kita kena war-warkan benda-benda baik. Kita kena sebutkan apa yang Islam bagi tahu dekat kita. Kita kena sebarkan dan usaha untuk sampaikan kepada seluruh masyarakat umat betapa Islam telah pun bongkah kekusutan masyarakat terdahulu. Bagaimana Islam ini menjadi jalan penyelesaian, solusi pada setiap perkara yang tidak mampu untuk disolve. Setiap benda yang tak mampu untuk diselesaikan, ada jalan penyelesaiannya dalam Islam. Dan percayalah pada kefahaman dan juga keyakinan itu, sebab makhraja, jalan keluar adalah satu benda yang berada pada banyak penilaian. Yang pertama, makhraja yang kita tahu, 1 tambah 1 penyelesaiannya adalah 2. Maka kita tahulah. Ada penyelesaian yang kita tak tahu, 2x tambah f sama dengan T berapa nilai Y. Mampu kita tak tahu. Kita tak jumpa benda tu. Maka nilai yang disebutkan yang kedua ni, kita kena usaha untuk cerakinkan dan cari bagaimana matlamat dan maklumat itu boleh diselerakan kepada masyarakat. Oh, kalau masalah macam ni, jalannya macam ni. Begitu juga dengan masalah yang tertinggi. Dia akan main dalam jalan penyelesaian wala yahtasib, dalam keadaan kamu tak sangka. Dan benda tu adalah benda yang disebutkan sebagai hikmah. Dalam bahasa Jepun disebut kaizen. Kalau kita sebut cerita berkenaan dengan Ajinomoto, bagaimana mereka berfikir untuk meningkatkan nilai jualan mereka. Sebab produk mereka produk baik, digunakan seluruh dunia. Siapa tak kenal Ajinomoto? Pak Haji tak ada motor pun tahu Ajinomoto. Kan? Bila sebut kata Ajinomoto ni. Tapi kenapa pada satu perjalanan waktu ketika syarikat ini di awal pembabitan dia untuk memasarkan produk keluar banyak di seluruh negara, dia mengalami kemelesetan tempahan sambungan permintaan untuk order semula tu kurang. Maka berbincang mereka. Bila berbincang dan berbincang, akhirnya tak jumpa jalan penyelesaian.
Dan salah seorang daripada orang yang masuk dalam perbincangan tu tadi, dia keluar daripada bilik dan dia pulun duk fikir seorang-seorang. Tiba-tiba ada satu orang pekerja rendah jumpa dengan dia disebabkan perlu hantar surat. Lalu dia tengok hak yang orang dalam board director ni tadi duk fikir berat, muka dah macam pok care dah. Pasal apa ni? Muka masalah. Dia kata kami duk fikir ni pasal apa? Barang macam ni tak boleh nak dapat order, tak tambah dah. Order bulan ni 6 bulan lepas tu pula baru order. Jadi macam mana kita nak legal market? Maka dia bagi tahu Ajinomoto ni masalah satu kan. Apa dia masalah dia? Hampa jual Ajinomoto, botol yang paling banyak dijual botol yang berkapasiti 100 ml tu. Dia punya 1 gram tu. 1 gram punya botol, lubang tempat keluar Ajinomoto 2. Orang nak memanglah boleh buang, tapi dia turunlah 3-4 kali goncang, turun 3 ketui je. Lah ni susah apa hampa buat botol tu lubang banyak. Nanti tak dan beberapa bulan orang akan order. Maka dia pun bawa dalam cadangan dalam mesyuarat, benda tu diluluskan dan peningkatan 3 kali ganda. Setiap sebulan setengah order masuk dan order minta untuk doublekan dia punya produk. Sebab apa? Benda tu mai dalam keadaan tak sedap. Kalau tuan-tuan tengok balik kisah bagaimana boleh jumpa lift yang berada di luar bangunan. Ada satu kisah berkenaan dengan nilai Kaizen juga ada sebut. Tukang sapu ya. Dia jumpa dengan engineer duk mai tengok lawat tapak dia tak boleh. Tingkat tinggi, lebih daripada 10 tingkat bangunan tu. Tapi buat tangga, tak ada ruang untuk lift. Jadi bila dia jumpa dengan cleaner tu beritahu dekat dia, pasal apa muka macam ada masalah. Dia kata ada masalah. Aku daripada bawah naik atas penat. Dah lah penat, duk pada masalah, jumpa dengan hang pula lagi masalah. Kata pasal apa yang nak fikir kan? Nak fikir pasal apa pula? Dia kata aku duk fikir kena ada lift bangunan tinggi macam ni. Lah susah apa? Buatlah keluar. Dan dia pun fikir balik, oh betul juga boleh buat keluar. Dan daripada situlah munculnya kisah berkenaan dengan lift yang ada di luar bangunan. Macam mana benda dia boleh mai? Makhraja dalam nilai yang kita tak tahu. Dan makhraja Allah Ta'ala dia boleh pi kepada siapa-siapa. Tambah lagi pi kepada manusia yang beriman. Kenapa saya kata macam tu? Sedangkan batang pokok kurma pun minta syurga dapat, apatah lagi kita yang duk menterkedah kurma hari-hari ni. Kan? Pokok kurma, batang pokok kurma, bukan pokok, batang pokok kurma, minta syurga pun dapat. Tambah kita yang duk baca doa sebelum makan kurma. Takkanlah kita teruk sangat. Al-gojo metra mana langsung kita ni. Dak pun dapat nilai kebaikan. Pokok kurma yang reput pun dapat nilai kebaikan, unta pun dapat kebaikan, tambah kita laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Cuma pasal apa kita tak dapat, pasal apa kita tak duduk dalam nilai faham, pasal kita tak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peringkat takwin. Takwin ni adalah pembentukan. Dia bukan takwim. Takwim ini adalah keseluruhan itulah. Ahsani taqwim itu. Yang ni takwin, pembentukan. Dengan memilih anasir-anasir yang layak untuk memikul tanggungjawab jihad dan menggabungkan antara sesama mereka. Jihad dekat sini potensinya bukanlah dengan keadaan kita katakan menggalas senjata untuk maju ke medan perang. Tidak. Jihad dekat sini merujuk kepada jihad daripada segi ekonominya, jihad daripada segi sosialnya, jihad daripada segi pendidikannya, jihad daripada segi budayanya, jihad daripada segi segala perkara yang membantu dan memberikan kebaikan pada Islam. Jihad daripada erti kata bersungguh-sungguh. Bila kita ni dah duduk dalam satu gerakan, kita dah kena ada strategize kepada siapa yang kita nak beban gantungkan tugas-tugas tersebut. Jangan kita berikan amanah, tanggungjawab kepada orang yang tak mampu menggalas tugas. Kelak nanti akan berlaku kehancuran. Kata Nabi SAW, bila mana amanah diberikan kepada orang yang tidak sepatutnya, maka akan berlaku kehancuran. Maka selesai benda tu. Jangan kita buat benda tu sebagai benda indah tak indah. Dan sistem dakwah dalam peringkat ini, kata Fadlatul Syekh Fatihakan, adalah sistem sufi di sudut rohani dan sistem ketenteraan di sudut praktik. Dia punya nilai dalamannya adalah penuh dengan kelembutan, kasih sayang, cinta, rindu, zuk. Dia duduk dalam keadaan khayal, berada dalam keadaan bergelumang hanyut, tenggelam dalam fana cinta Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di luarannya ibarat gerila yang membuas, agresif menentang, duduk dalam keadaan tak membiarkan perkara-perkara yang tidak baik berlaku pada agama. Ini keadaan dia.
Yang ni yang juga disebutkan di waktu siang mereka seperti singa yang lapar, tetapi di waktu malam mereka adalah orang yang menghina diri, minta ampun, menangisi setiap satu dosa dan maksiat dilakukan. Berdengung, kata zaman zaman tabi'in dulu di waktu malam di kawasan sekitar Baghdad, rumah-rumah berbunyi seperti lebah yang kembali ke sarang. Kalau tuan-tuan pernah dengar lebah punya buzzing tu, okey, buzzing tu, dia punya zzz, bunyi menangis setiap malam di Baghdad di sepertiga malam, bunyi seperti lebah yang berdengung. Bukan berdengung kot lain, ni berdengung betul ni. Ni kita berdengung lah, dia ni dengung satu macam ya. Ini pun satu kesalahan fakta bahasa juga. Saya sebut semalam berkenaan dengan jangan mengharamkan yang halal, jangan menghalalkan yang haram. Bawang halal, kita bagi jadi haram. Tak mana membawang. Kena insaf lah, kembalikanlah. Kembali kepada tata kelola bahasa yang terbaik. Kita kena guna bahasa yang sepatutnya dan sewajarnya pada hari ini. Bila sebut kata kunyit, baik, halal. Tapi hari ni sebut kunyit banyak kali, dia buat mata pula korang, pakai. Dia buat mata-mata lah, kata kunyit, dia jadi satu benda yang haram pula. Takut. Bukan pasal saya anti dengan sosial, tidak. Silakan tuan-tuan nak bersosial. Tapi takut kita dah termasuk dalam kelompok orang yang mengharamkan yang halal. Yang tu kita punya guide kita. Jadi kena jaga. Bila sebut kata mengumpat, oi, tak boleh kasar sangat. Gosip tak apa. Bila sebut berkenaan dengan tindakan cinta songsang, oh itu tak boleh, nanti orang terasa. Kunyit tak apa. Apa benda apa ni? Kan ada sebut kata LGBT tak bagus. Habis tu sotong tak apa. Apa benda yang haram sebut ke haram. Halalul bayyin wal haramul bayyin. Benda yang halal jelas, haram jelas. So bukan takat kita saja tahu halal yang mana, haram yang mana. Bila kita sampaikan kepada orang pun kena bagi jelas. Jangan kita duk kata benda tu tak secara jelas. Yang tu bahaya. Takut Sebab tu penting untuk kita memahami situasi. Biar dalam diri kita bergelumang dengan khayal kepada fana cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di luar kita bergerak seperti mana gerila yang cukup rakus menidakkan keburukan, cukup rakus menentang kejahatan dan menolak kefasadan. Dan disebutkan juga dalam peringkat ini, orang-orang yang menggabungkan diri ke dalam dakwah hanyalah orang yang benar-benar bersedia untuk memikul tanggungjawab jihad yang akan memakan masa yang amat panjang dan menempuh rintangan-rintangan. Persediaan pertama untuk tanggungjawab ini ialah ketaatan yang mutlak, tidak berbelah bahagi, dan sempurna ketaatannya dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan risau. Bila kita ikut perintah Allah, Allah akan buatkan dunia ini untuk ikut kita. Yang tu saja dia punya calculation. Tinggalkan dunia, kita kejar redha Allah. Nanti dunia tidak lain tidak bukan, dia mesti akan kejar kita. Cuma kena konsisten lah. Kita nak kena pedoh, bahasa saya lah. Kita kena ihtiyati, kena berhati-hati. Sebab dia akan main dalam segala salur darah kehidupan kita. Dia akan main ikut semua salur saraf. Dia akan main ikut semua corong yang mampu untuk sampai kepada kita. Ganggu gugat dia itulah. Talbis iblisnya, belitannya, bagaimana dia punya kepungan untuk kita rasa macam tidak ada siapa-siapa. Tapi ketahuilah, hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pasti akan ada keputusan dan penyelesaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, yang ketiga ini adalah peringkat tanfiz, iaitu pelaksanaan. Dalam peringkat ini, dakwah adalah jihad yang tidak mengenal rehat. Amal yang berterusan dalam usaha-usaha untuk mencapai matlamat. Dakwah di peringkat ini juga akan menempuh ujian, cubaan dan bala ibtila yang tidak akan mampu dan sabar menghadapinya kecuali orang yang jujur dan benar. Kejayaan dakwah dalam peringkat ini tidak akan dapat dijamin kecuali dengan ketaatan yang sempurna dan juga mutlak. Hak tu je. Jalan penyelesaian untuk kita menempuh medan dakwah yang mencabar di zaman kini adalah dengan jalan ketaatan yang sempurna dan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang ni tidak ada lagi dah metod ataupun kaedah yang kita sebutkan sebagai
melakukan nilai dakwah untuk memperolehi keuntungan secara cepat, tak ada. Sementara kita diberikan kebaikan, diberikan keutamaan, maka sampaikanlah benda-benda yang baik. Jauhkan daripada perpecahan umat, cari titik temu bukan titik tembung. Jadi orang yang mengajak manusia lain saling sayang menyayang, bukan salah menyalah. Sentiasa segar bugarkan kata-kata cinta, bukan sentiasa semarakkan kata-kata celah. Jadi orang yang merangkul, bukan memukul. Jadi orang yang sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengeji orang-orang semata-mata nak mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah bermimpi syurga kalau dalam hati masih merasa orang lain hanya layak masuk neraka. Duduk dalam keadaan senantiasa berusaha kekal kukuh di medan dakwah, iaitu dengan meneruskan penyampaian. Dan jangan pernah duk risau berkenaan dengan likers kamu, viewers kamu, subscribers kamu, followers kamu. No need, tak perlu. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala lebih maha mengetahui. Maha mengetahui segala sesuatu yang kita tahu dan juga yang kita tak tahu. Cuma kita minta, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ya Sattar ustur uyubana. Ya Allah, Engkau yang maha penutup, yang maha melindung, tolonglah tutup aib aku ya Allah. Aku ini dipandang baik kerana aib aku ditutup. Aku ini dipandang mulia kerana aib aku ditutup ya Allah. Aku ini dipandang bahagia kerana aib aku ditutup. Kalau bukan dengan sifat Engkau ya Sattar, maka mana mungkin aku boleh duduk dalam keadaan bertemu dengan mana-mana manusia dikarenakan pekung busuknya dosa yang digalas dengan segala maksiat yang masih lagi aku lakukan. Sebab itu kata Nabi SAW dalam satu hadis, ketika mana berada di mizan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil orang yang beriman dan kemudian akan ditutup keliling dia. Seluruh alam yang sedang menjadi saksi tidak nampak apa-apa, melainkan setelah selesai segala bentuk perincian dan juga pertanyaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba Allah yang beriman ini, kemudian diangkat penutupnya dan orang-orang yang ada di seluruh alam yang menyaksikan mengatakan bahwasanya beruntunglah hamba Allah ini kerana dia orang yang dimasukkan ke dalam syurga dalam keadaan tidak melakukan satu dosa pun. Allah Rabbi, Masya Allah, Tabarakallah. Sayangnya Allah dekat kita orang yang beriman. Siapa orang ni kata Nabi? Orang yang mana bila ditimbang di atas mizan, diberikan satu buku penuh dengan catatan maksiat dosa yang tidak diminta ampun taubat. Dia menangguh-nangguh taubat. Orang tu dia buat dosa, buat maksiat, tapi dia tak pernah rasa nak minta ampun dosa tu. Dan disebabkan tak pernah minta ampun dosa tu, di akhirat kelak mai dekat dia buku catatan tentang semua dosa tu. Dan kata Nabi SAW, diberikan kepada lelaki yang beriman ini 99 keping. Satu keping bila dibuka bentang sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Buka sekeping ya, sejauh mata memandang. Dan kemudian diperincikan satu demi satu demi satu demi satu demi satu. Dan dia berkata, macam mana boleh catat sampai detail macam ni? Dan Allah Ta'ala tanya dekat dia, ni betul ke hang buat? Betul ya Allah. Adakah hang tahu semua ni? Aku tahu ya Allah. Adakah apa-apa yang hang nak bela diri hang, nak mengatakan benda ni tak betul? Tak ada ya Allah, memang betul semua. Tak sangka dia catat ni, aku duk buat muka, aku duk jeling, aku duk gelin, aku duk pi kait orang, macam-macam, semua ditulis catat. Setiap dosa yang kita tak minta ampun tu. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tanya dekat dia lagi, ada tak apa-apa yang kau nak bantah daripada semua catatan yang telah pun dibentang tunjukkan kepada kamu? Kata tak ada ya Allah. Memang itu adalah satu benda yang aku buat ya Allah. Dan kemudian didatangkan pula pada hamba Allah ini sekeping lembaran. Di atas lembaran itu hanya tercatat kalimah La ilaha illallah. Dan kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat, bawa seluruh catatan-catatan ini diletakkan di atas mizan. Bila diletakkan di atas mizan, maka beratlah di sebelah kanan yang diletakkan kalimah La ilaha illallah, dan terangkat 99 catatan sejauh mata memandang itu hanya dikenakan satu lembaran kalimah La ilaha illallah. Dan kata Nabi, kalimah La ilaha illallah itu adalah La ilaha illallah yang diucap secara khalisan, ikhlas, bukan kerana orang tengok, bukan kerana nak pahala, bukan kerana orang suruh, bukan kerana tiba-tiba teringat. No, dia sebut memang tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, La ilaha illallah.
maka disebabkan kalimah itu dia dimasukkan ke dalam syurga, diangkatkan penutup. Dan orang yang di luar kata beruntung lelaki ni, duduk dalam keadaan bertemu Tuhannya, dalam keadaan tak melakukan sebarang dosa, dan kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Allah jaga aib kita daripada duduk atas dunia sampai ke mizan, sampai ke mahsyar, sampai ke sirat, sampai ke mizan. Dan akhirnya kita masuk ke dalam syurga dalam keadaan aib kita satu pun Allah Ta'ala tak buka, barang 1 inci walau 1 hun. Habis itu kenapa kita masih lagi duduk di atas dunia nak usaha duk buka aib orang? Pasal apa? Janji dia yang tu, password dia yang tu je. Janji dia masa atas dunia hang adalah orang yang tak pernah buka aib orang lain. Dan usahalah untuk benda tu, sebab syarat dia mahal. Syurga bukan murah, tuan. Syurga syarat dia cukup ketat. Kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya At-Tawabin, dikisahkan berkenaan dengan kisah Ibrahim bin Adham. Ada satu orang hamba Allah bertanya Ibrahim bin Adham, "Wahai Abu Ishaq, aku ni orang yang suka buat maksiat dan kemudian minta ampun taubat. Kemudian aku buat maksiat pula, aku minta ampun taubat. Ada tak cara macam mana aku nak tinggalkan maksiat ini?" Maka kata Ibrahim bin Adham, "Wahai Abdullah," nama bukan Abdullah tapi sebut sajalah Abdullah, kan, hamba Allah. "Wahai hamba Allah, mau tak aku beritahu dekat hang 5 syarat. 5 syarat ni kalau hang buat, hang boleh buat segala jenis maksiat." Aku main nak tanya cara nak berhenti maksiat, tapi hang main habaq dekat aku, kalau boleh buat 5 benda ni, aku boleh buat maksiat apa pun. Apa pun maksiat boleh, apa maksiat pun boleh buat. Tapi kena cukupkan 5 benda ni dulu, syarat dia. Syarat yang pertama kata Ibrahim bin Adham, yang pertama adalah kamu ketika nak teruja sangat nak buat maksiat, maka kamu berhenti daripada menikmati segala rezeki Tuhan, rezeki Allah. Jangan duk menikmati rezeki Allah. Jangan pernah guna masa yang Allah bagi, jangan pernah makan makanan yang Allah Ta'ala bagi, jangan pernah minum air yang Allah Ta'ala bagi, jangan pernah pakai pakaian yang Allah Ta'ala bagi. Berhenti daripada guna rezeki Allah SWT. Dia kata, bagaimana boleh aku lakukan begitu sedangkan bernafas pun rezeki daripada Allah? Ya, kalau kamu nak buat maksiat sangat, kalau kamu boleh buat yang ni, ya kamu boleh buat maksiat. Ui, dia kata susah ni. Susah, macam mana aku nak buat? Semua benda yang ada dengan aku adalah rezeki Allah. Baik pandang mataku, dengar telingaku, sentuh kulitku, cium bau hidungku, semua datang pada Allah rezeki. Macam mana aku boleh berhenti daripada nak guna benda ni? Takkan mungkin. Kalau tak boleh yang pertama, engkau buat yang kedua. Yang kedua apa dia? Kalau ketika engkau merasa sesak, memberontak nak melakukan maksiat, maka engkau carilah bumi yang lain untuk melakukan maksiat. Bukan bumi yang Allah Ta'ala cipta. Nak pergi duduk mana? Planet Zargus. Nak pergi duduk dekat planet Namek. Nak pergi tempah awan guling satu, talah pergi sana. Tak ada. Semua benda adalah di bawah takluk jajah kuasa Rabbal Alamin. Habis itu tak mana aku nak pergi? Kata tak ada. Dah lah kalau hang nak buat maksiat juga, ampilah cari bumi Allah yang bumi yang lain daripada Allah Ta'ala cipta. Lepas tu buatlah maksiat. Oh, dia kata yang kedua ni lagi grand, lagi dahsyat. Mana boleh? Yang ketiga, kalau tak boleh yang dua, kalau kau teringin benar melakukan maksiat, maka carilah satu tempat yang mana engkau confirm tempat tu Allah tak nampak. Lagi merepek dia tak. Tak mana tempat yang Allah tak nampak. Sampai ke tahap kita tak buat apa lagi, Allah Ta'ala dah tahu dah dalam hati kita. Tambah pula kita cuma cari di balik dinding yang gelap, di atas batu hitam, di malam yang kelam, dalam keadaan berpakaian hitam. Nyamuk pun jumpa kita. Tambah Allah. Tuan-tuan pakai baju hitam, keluar malam-malam pi dekat tempat yang hitam-hitam. Macam contoh di Pulau Pinang ada tempat yang hitam-hitam, ayak hitam. Kan? Pi situ. Malam-malam gelap pakai baju hitam, cat muka hitam. Orang tak nampak tuan-tuan, nyamuk 40 ekor duk urung betih saja. Tu terang nyamuk tahu kita duduk tak mana. Tambah dengan Allah Ta'ala, dia kata tak mana aku nak pi. Semua tempat Allah tahu. Taklah kalau nak buat maksiat sangat. Ni syarat ketiga. Lepas tu kalau tak boleh juga, syarat keempat. Syarat keempat, ketika malaikat maut datang nak mencabut nyawamu, maka kau beritahu dekat malaikat maut, wahai malaikat, jangan cabut lagi. Pasal apa? Aku nak buat maksiat dulu. Nanti lepas aku buat maksiat, nak cabut lah. Abang dekat malaikat maut dulu tu. Dia kata tobatlah berani buat gitu. Ni malaikat maut main ni, tarik daripada telapak kaki satu demi satu naik sampai ke lutut, kemudian sampai ke pinggang, duduk dalam keadaan menanti datangnya jemputan sakaratul maut. Tiba-tiba hang beritahu kat malaikat, wahai malaikat, tahan dulu Ustaz, aku nak buat maksiat dulu. Boleh tak tahu? Mampu kah? Sanggup kah? Berani kah?
Dan dia kata kalau tak boleh yang keempat itu, maka yang kelima. Di saat engkau diheret oleh malaikat penjaga neraka Zabaniyah untuk kau dihumbankan ke dalam neraka, engkau beritahu dekat malaikat itu supaya jangan humbankan aku ke dalam neraka, sebab aku nak buat maksiat. Beritahu dekat malaikat tu sampai terang tu. Jadi kalau 5 syarat ni kamu boleh penuhkan, maka berbuatlah kamu akan maksiat tang mana pun kamu suka. Tapi kalau salah satu pun tak boleh nak buat, tak payahlah duk buat maksiat. Minta ampun pada Allah, berdoa, senantiasa berusaha, moga-moga minta kepada Allah, moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada gejolak nafsu untuk melakukan kemaksiatan. Dan sebab itu ketaatan yang sempurna dan mutlak adalah asas utama dalam kita nak menjana kepribadian tinggi untuk melakukan dan melaksanakan dakwah sebagai satu jalan jihad utama. Jihad dalam dakwah ni susah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita bila kita duk berdakwah pun tak tentu. Ada orang yang kita dakwah sampai Islam pun mai satu ketika nak keluar pada agama. Saya minggu lepas alhamdulillah dapat satu berita baik. Ada satu hamba Allah, dia telah menarik diri daripada permohonan keluar agama setelah beberapa kali kaunseling. Tapi alhamdulillah dia tak ada apa-apa, cuma dia abang kata dia tak mau teruskan saja. Alhamdulillah. Dan kita masih lagi ada berpuluh-puluh kes yang perlu untuk ditata rias untuk mengajak mereka kembali pada Islam. Ala kulli hal, kita cuma mohon doa daripada tuan-tuan lah. Moga-moga Allah Ta'ala angkat doa para wali dan doa ibu para wali, dan kebaikan-kebaikan itu mampu memberi kebaikan kepada umat seterusnya di waktu yang ke depan. Dan yang terakhir yang disebutkan, kejayaan dakwah dalam peringkat ini akan dapat dijamin hanya dengan jalan ketaatan yang sempurna kepada Allah SWT. Dia adalah satu benda yang precious, satu benda yang amat berharga. Bila mana kita senantiasa taat pada pimpinan dan juga bantuan Allah SWT, dia bila kita mula berdakwah, dia tak perlu kita letak target. Target tu bukan untuk orang, target untuk kita. Aku hari ini nak cerita bab mentauhidkan Allah, maka kita target tu kita. Bukannya aku target nak ajak 5 orang main masjid. No, bukan kerja kita. 5 orang nanti aku nak akan ajak untuk main surau. No, bukan kerja kita. Hari ni aku nak supaya orang yang aku tegur tu semua boleh tutup aurat. No, bukan. Kerja kita nak cerita apa dekat diri kita. So kalau ada benda baik yang kita cerita tu, minta supaya benda tu bagi kebaikan kesan dekat kita dulu sebelum pergi ke orang. Amat bahaya Kadang benda ni adalah satu benda yang cukup merisaukan, terutama bagi orang yang duk bercakap ni. Lima yaqulu ma la taf'alun. Hampa duk cakap benda yang hampa tak buat. Berat, tuan-tuan, berat. Hak geng-geng macam ni lah yang saya risau, takut sangat-sangat bila mana di akhirat kelak akan dicampakkan ke dalam satu pengisar, akan di blend hancur. Siapa ni orang yang duk bercakap ni? Saya yang duk bercakap ni, yang duduk di medan ni, yang duk sampai kat tuan-tuan. Lima yaqulu ma la taf'alun. Duk beritahu, duk menyampai, tapi tak buat apa yang dia cakap. Bahaya. Sebab tu penting untuk kita senantiasa mencari jalan bagaimana membentuk nilai ketaatan yang sempurna dan mutlak kepada Allah SWT. Kerana latihan asas dia adalah simple, iaitu terus melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan ganjaran. Jangan pernah duduk dalam satu stigma pemahaman kata aku dah semayang dah, aku dah puasa dah, aku dah sedekah dah, pasal apa aku dapat ujian macam ni. No, itu tak patut keluar. Cakap senang lah, cakap senang. Bila kita duduk dalam tu, ya, kita pun akan terlepas kalam. Kita pun takkan mampu untuk menahan dendam geram. Pasal kita rasa macam kita buat banyak dah. Kita rasa macam kita dah bersedekah banyak dah. Kita rasa macam kita dah solat banyak dah. Kita rasa macam kita baca Quran banyak dah. Tapi akhir-akhirnya, last kita dapat benda yang kita paling tak mau. Sedangkan benda tu mai adalah untuk membina dan membentuk ketaatan yang sempurna. Nak membentuk dan juga meningkatkan kekuatan hati kita supaya jadi orang yang sabar, yang ada nilaian takwa. Ada sabar yang ada nilaian fujur. Beza. Kan itu kita sebut. Nak buat benda tak baik pun ada sabar, nak buat benda baik pun ada sabar. Kita duk tegur orang tutup aurat, tak tutup, sabar. Nanti dia tutup lah. Kalaupun dia tak tutup, nanti anak dia tutup. Tak tutup anak dia, cucu dia tutup. Tak tutup cucu dia, mungkin cicit dia tutup. Selesai lah. Itu sabar dalam ketaatan. Ada juga sabar yang dalam kefujuran, sabar dalam kejahatan. Ada. Keluar-keluar ni slipper bagus baru beli, nak ambil sabar lu. Tunggu orang tak ada lu baru kita balas. Sabar juga. Tapi sabar yang tak bagus Hak ni sabar sintuk orang abah punya geng
Ini sabak yang tak ranjau punya. Sebab tu bila sebut kata sabak, ya, prosesnya dua-dua benda dah. Cuma jangan kita pilih untuk sabak dalam benda yang tak baik. Beratuk bagi nak rak. Tanya pasal apa ni? Kita kena sabak. Nak sabak apa kita beratuk lama dah. Satgi kita dapat beli tiket K-pop. Jangan risau. Yang penting sabak lah ni, sabak. No, yang tu bukan sabak. Yang tu mau lempak lah. Mau start kat day berjemaah ke apa. Kan? Sebab sabak tak dibentuk dalam nilai-nilai sedemikian. Tapi kita bila nak menginsafkan ataupun nak menyampaikan nasihat, maka kembali pada tadilah, kena beransur-ansur, sebab tu dia kena khalifah, dia kena bertukar-tukar. Tak boleh pada satu wadah, satu orang yang menyampaikan. Sebab nanti bila satu orang dia stereotip. Kalau orang ni saja duk menyampaikan, orang lain tak ambil peranan habis. Pak saja duk abang, mak tak kata apa, no need. Ketua saja duk abang, timbalan ketua, orang yang ada pada nilaian ketua pun tak cakap apa, habis. Dia kena ada pergi balik, dia ada pi mai, dia ada tali, dia ada lembu dia. Jangan kata satu-satu benda tu hanya berdiri pada satu statik bahasa. Tidak, dia boleh main dalam bermacam-macam kunjungan, insya-Allah. Jadi itu yang terakhir. Kita berhenti di muka surat 165. Nanti tajuk ketiga daripada 7 tajuk yang akan kita kongsikan dengan tuan-tuan mencakupi tajuk ciri-ciri harakah gerakan Islam. Jadi kalau ada kebaikan tolong sebarkan, kalau ada keburukan tolong jauhkan. Yang baik semua datang dari Allah, yang kurang juga, buruk juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadr khair wa syarri min Allah. Benda baik buruk semua datang dari Allah. Pun begitu, kesilapan, kekhilafan ada kalanya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada manusia. Kerana Nabi sebut al-insan la yakhlu min al-khata' wa nisyan. Kesilapan dan kelupaan ni adalah satu kemestian bagi setiap makhluk yang bernama manusia. Jadi mungkin ada kekhilafan, kesilapan, kekasaran bahasa, tergeri bicara, terlajak kata terasa di mana-mana. Saya minta maaf banyak-banyak pada ujung rambut sampai ujung nyawa. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal adzim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafawzal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.